Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil alamin, Tuhan alam ini. Wa bihi nasta'in, kepadanya lah kita minta segala pertolongan. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin. Selawat dan salam kita ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Al-Amin, seorang yang digelar Al-Amin, yakni orang yang telah melaksanakan amanah Allah ke atasnya. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam juga kita tujukan ke atas keluarga Nabi serta para sahabat semuanya. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan doa kita kepada sekalian muslimin muslimat yang ikut Nabi, para sahabat sampai kepada hari kiamat. Allahumma rabbana shrah lana sudurana. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana, Engkau pun mudahkanlah segala urusan kami. Waj'alna minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Kejadikanlah kami semua ini, ya Allah, orang-orang yang sentiasa mendengar ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pertemuan ini. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang ahli dalam Al-Quran. Ahlullah wa khassatuh, mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna sakinah. Ya Allah, berikanlah kepada kami tenang hati kami dalam majlis ini. Warrahmah, sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami. Wa du'a'al malaikah, sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa dan mengaminkan doa-doa kami. Wa zikrallahi fi man indah, dan ingatan-Mu ya Allah kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, Engkau sembuhlah siapa jua yang uzur sakit di kalangan kami dan juga kaum muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami faham dalam semua urusan agama dunia, kemudian masukkanlah kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang salih. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya dapat kita bersama pada pagi ini dalam majlis ilmu, insya-Allah. Dan pada pagi ini kita akan bincang satu tajuk kemerdekaan yang sebenar. Yang saya pilih surah yang boleh dikaitkan dengan kemerdekaan ini, surah Al-Fathi. Surah Al-Fathi, iaitu surah nombor 48. Surah nombor 48, kalau kita tengok muka surah, ialah 511. Menarik surah ini kerana surah ini membicarakan tentang saat-saat pembukaan Mekah dan saat-saat kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berakhirnya tugas yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atasnya. Dan kita sentiasa sebut Nabi sebagai Al-Amin, yakni seorang yang jujur, amanah. Dan dalam perkataan Al-Amin juga boleh diertikan dengan orang-orang yang telah melaksanakan amanahnya, tanggungjawabnya ke atas dirinya dalam menjalankan tugas-tugas sebagai Rasul dan juga sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala.
Atas sebab itu kita nampak di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala memberi di akhir umur Nabi sallallahu alaihi wasallam kemenangan, fath. Fathun kita boleh terjemahkan kemenangan, kemerdekaan. Fathun. Dan juga ada satu perkataan lain yang digunakan di dalam Al-Quran, nasrun. Surah An-Nasr. Nasrun boleh dikaitkan nilai-nilai bantuan Allah sebelum mendapat fathun, mendapat kemerdekaan ataupun pembukaan sesebuah negara ataupun keamanan sesebuah negara. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita tengok surah ni Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Sadaqallahul azim. 3 ayat pertama daripada surah Fathi ini kita nampak kesempurnaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam anugerah Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut inna fatahna lak. Inna fatahna lak. Sesungguhnya kami itu Allah. Fatahna lak, kami telah membuka. Fataha boleh diartikan juga fatahna lak, ni maknanya menganugerahkan kepada engkau. Kan, fataha kita kata buka jalan, buka peluang, mendapat sesuatu daripada usaha, begitu. Fatham mubina, iaitu satu anugerah yang cukup bernilai. Apa fatham mubina yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Disebut berikut, Allah anugerah ini untuk meletakkan Nabi kepada level pertama, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, iaitu untuk Allah mengampunkan kepada engkau apa-apa dosa yang lepas dan apa-apa dosa yang kemudian. Satu. Yang kedua, wa yutimma ni'matahu 'alaika, untuk Allah menyempurnakan nikmatnya ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa yahdiyaka siratan mustaqima, untuk Allah memberi petunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ke jalan yang benar, jalan yang mustaqim. Yang keempat, wa yansurakallahu nasran aziza, untuk Allah memberi pertolongan kepada Nabi dan memberi kemenangan kepada Nabi, nasran aziza, suatu pertolongan dan kemenangan yang aziz, yang menampakkan Nabi bersama umat ataupun sahabat Nabi aziz, izzah, ada nilai dan harga diri, ada izzah, ada kehebatan diri Nabi serta para sahabat ridwanullahi alaihim. Kita tengok di sini Allah beri alasan kenapa Allah menganugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fatham mubina,
pembukaan Mekah, kemenangan dalam perjanjian Hudaibiyah, kemenangan dalam peperangan Khaybar, peperangan dalam banyak peperangan. Ini nilai-nilai kemerdekaan, nilai-nilai kemenangan yang diperolehi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Kita tengok di dalam ayat kedua, alasan Allah menggunakan li. Li itu maknanya anugerah. Allah beri itu anugerah ataupun sebab anugerah yang digunakan Allah. Pertama, nilai orang yang merdeka yang disebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tak ada dosa. Orang tak ada dosa. Orang yang merdeka di sisi Allah ialah orang yang tak ada dosa. Tak ada dosa tu macam mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hidup dia, di samping dia berdakwah, inna arsalnaka syahidan ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira. Apa tu? Inna ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Ini tugas-tugas Nabi yang telah Nabi laksanakan dalam hidup dia selama 21 tahun sebelum berlakunya Fathan ni, pembukaan Mekah ini. Nabi sebagai saksi kepada umat dia bahawa dia telah melaksanakan. Wa mubashiran, Nabi menyampaikan khabar gembira kepada orang-orang yang buat baik, buat amal, orang yang berkorban di jalan Allah. Yang ketiga, Nabi ialah wa nadhira. Nabi memberi ancaman dan peringatan keras kepada orang-orang yang cuai dan juga tidak melaksanakan perintah Allah. Nabi juga buat kerja da'iyan ila Allah. Da'iyan, menyampaikan dakwah kepada orang-orang yang belum Islam kepada Islam. Nabi juga wasirajan munira, qudwah, contoh yang terbaik kepada orang lain. Tugas-tugas ini di samping amal-amal yang telah dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama 21 tahun Nabi buat kerja dakwah, menyampaikan Islam, memberi khabar gembira kepada orang yang baik, memberi ancaman kepada orang yang tidak buat baik, orang melakukan keburukan, mengajak kepada Islam, memberi contoh yang baik. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kemerdekaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Kemerdekaan yang diperolehi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah pertama, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbik. Allah menghapuskan semua dosa-dosa yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lalu dan yang sekarang. Bersih Nabi sallallahu. Ini sebenarnya nilai kejayaan, kemerdekaan yang seharusnya kita perolehi daripada kehidupan dunia kita ini. Diampun dosa. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebut wa yutimma. Kalau tuan-tuan tengok dalam Quran tu, liyaghfira, satu fi'il, satu nilai. Liyaghfira lakallah, yaghfira bagi atas ra. Yang kedua, wa yutimma, juga bagi di atas. Dia ada kait dengan itu. Yang ketiga, wa yahdiya, bagi di atas juga. Yang keempat, wa yansura. Tu verb ataupun fi'il ataupun tindakan-tindakan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satunya yaghfira, diampun dosanya. Yang kedua, yutimma, dia menyempurnakan nikmatnya. Yang tiga, yahdiyaka, dia tunjuk jalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wa yansura, dia memberi kemenangan. Cuba perhatikan tuan-tuan, tertib
yang ditertibkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang khabar kemerdekaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersih. Tidak ada sesuatu yang menyebabkan kita terputus hubungan dengan Allah. Kita terputus dengan hubungan dengan Allah disebabkan dosa. Disebabkan dosa. Kan? Titik-titik hitam yang ada di dalam hati manusia. Hati kita ini menyebabkan kita tak boleh kenal Allah, tak boleh rasa manis bersama Allah, tak boleh rasa manis beribadat pada Allah. Bukan sebab kita tidak mampu menikmati kemanisan iman untuk bersama Allah, tetapi sekatan yang ada di dalam hati, titik-titik hitam yang ada dalam hati, yang menyebabkan kita tidak boleh membezakan antara yang mana patut kita rasa nikmat, yang mana kita patut rasa tidak nikmat. Atas sebab itu Allah bersihkan dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi buat dosa? Kata ulama, Allah bukan nak kata bahawa Nabi ini ada dosa, tetapi nak kata kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa dosa itu sebenarnya menyekat kita untuk berkomunikasi dengan Allah dengan sebaik-baiknya. Bila kita bersih dosa, ditertibkan dengan wa yutimma ni'matahu. Nikmat. Yutimma ni'matahu ala tu alaika, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama menyebut kalau sebut atas Nabi itu, orang yang ikut Nabi itu dapat sempurna nikmat juga. Yutimma daripada itmam, tamam. Tamam ni lengkap. Benda yang tamam ni benda yang sempurna. Apa nikmat yang Allah anugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi digelar manusia yang sempurna daripada mendapat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa nikmat yang diperolehi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iaitu nikmat hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat boleh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu nikmat, nikmat Islam dan nikmat pengabdian diri pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang yang dapat nikmat ni ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Kalau kita boleh nikmat besar, apa jenis nikmat yang Allah beri pada kita dan kita patut bersyukur sangat? Yang pertama, kita duduk di dunia ini, kita nak, kita dapat. Nah, bukan semua kita nak dapat. Maknanya kita boleh hidup amal sentosa dalam keadaan yang baik, yang kita boleh rasai, kita boleh nikmati, yang kita boleh nampak dan seumpamanya. Nikmat duniawi. Kemudian nikmat, ingat ini nikmat yang disebut. Nikmat itu menjadikan kita dapat pahala. Kita dapat satu benda, kita nikmati, dan nikmat yang kita dapat itu ada pahala. Contoh apa? Contohnya apa? Banyaklah kan. Kereta yang kita beli dengan harga yang mahal, kita guna pergi masjid, tak guna pergi tempat lain, tempat-tempat yang tidak baik. Maka nilai-nilai kemudahan yang Allah beri pada kita, nikmat yang Allah beri, kereta yang Allah beri itu, kita guna sehingga kita dapat pahala. Nikmat kita duduk, tuan-tuan duduk atas kursi kan, kursi hak tu yang bergerak tu, yang rehat. Nah, satu nikmat. Tetapi duduk di dalam majlis ini dapat pahala. Itu yang kedua. Makna apa yang kita dapat ada berbentuk pahala, itu nikmat. Maknanya bila dapat pahala, tuan-tuan, tidak ada satu amalan yang dikatakan dapat pahala kecuali amal itu amal soleh. Dan setiap amal yang soleh ada pahala, dan setiap amal yang tidak soleh tak ada pahala. Walaupun dia statusnya baik, dilihat baik, tapi tak ada pahala. Amalan yang dibuat oleh manusia tidak berpahala
dia tidak disebut nikmat. Dia tidak disebut nikmat. Sebab nikmat itu sesuatu yang dibuat, yang diradai Allah Subhanahu wa taala. Orang berseronok dengan perempuan, bini orang ke, anak orang ke, siapa saja. Kita rasa nikmat kan? Nikmatnya tak? Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat segala-galanya. Tapi sebenarnya pada Allah, benda itu tidak mendatangkan pahala. Maka tidak dikira nikmat yang sebenar. Tidak sempurna. Yutimma, sebab Allah menyempurnakan. Dan dia tidak mendatangkan pahala selain daripada yang kita dapat di dunia saja. Tidak dikira nikmat yang sempurna. Yang ketiga, nikmat yang sempurna ini ialah kita hidup ini Allah jaga daripada sebarang benda-benda buruk berlaku pada diri kita. Subhanallah, tuan-tuan, dalam surah ni diceritakan, dalam ayat-ayat ke depan lah, kita tak sempat nak cerita semua. Semasa Nabi buka Mekah, nak masuk Mekah, Nabi duduk di tempat, beberapa hari duduk di tempat nama dia Hudaybiyah, Tan'im. Duduk di situ beberapa ketika. Satu peristiwa berlaku, anda baca dalam tafsir surah ni. Satu peristiwa berlaku, Nabi SAW buat perjanjian Hudaybiyah. Dan perjanjian ini nampak berat sebelah. Hudaybiyah ni nampak berat sebelah. Antara perkara yang nampak berat sebelah ialah satu perjanjian yang begini. Sekiranya, salah satu daripada perjanjian itu, sekiranya orang-orang Mekah datang kepada Nabi ke Madinah ataupun ke pihak Nabi SAW, Nabi kena hantar balik ke Mekah. Nabi kena hantar balik. Tetapi kalau orang Nabi daripada Madinah ataupun dari perkumpulan Nabi masuk Mekah, datang ke Mekah, dia tidak perlu datang pulang balik. Salah satu nampak zahirnya tak adil. Sebab apa orang Nabi pergi Mekah tak boleh balik, dan orang Mekah pergi kepada Nabi kena hantar balik? Tak adil lah kan. Sepatutnya kalau ada di antara kumpulan Nabi ni masuk Mekah, kena hantarlah balik. Sebab orang Mekah datang pada Nabi, Nabi kena hantar balik. Pada nilaian kebanyakan sahabat, dia kata Rasulullah, benda ini tak adil, zalim, dan menyebabkan orang Islam makin sedikit. Sebab dia pergi tak boleh balik. Yang orang dia mari kat kita, dia boleh balik. Tetapi Allah mengilhamkan kepada Nabi SAW, sebenarnya dengan cara itulah berkembangnya dakwah. Dengan cara itulah berkembangnya dakwah. Orang Mekah, dia datang kepada Nabi, tentu Nabi serta para sahabat memberi didikan mengenai apa itu Islam. Kan? Dia mari seminggu kat sini ataupun 2 hari kat sini, kat Nabi. Dan dapat berita kedatangan dia, wajib Nabi hantar. Dia mari 2 hari, dia belajar semua-semua, dia balik kat rumah dapat Islam, dia sebar Islam di sana. Untuk Islam. Kan? Itu makna orang Mekah mari pada Nabi kena hantar balik untuk Islam, untuk bersebar sana, untuk sebarkan Islam di sana. Orang Mekah, orang Nabi pergi ke Mekah tidak boleh hantar balik. Memang rugilah orang Islam pergi ke sana, tapi nilai dakwah ada di sana. Di mana pertama, bila orang Nabi pergi sana tak boleh balik, dia boleh sebar Islam dari kalangan keluarga-keluarga yang dia tinggal berapa lama masa dia berhijrah ke Madinah kan. Tinggal berapa lama, dia pergi sana, dia boleh duduk dengan keluarga pula, boleh balik rumah tangga, dan boleh sebar Islam. Makuk mana pun Islam untung pada akhirnya. Tetapi kebanyakan sahabat tidak nampak nilai-nilai itu, percampuran itu. Jadi muslimat sekalian, itu satu nilai yang dapat dalam huda. Satu lagi, anda nak cerita pasal nikmat ini
Allah kawal. Semasa dalam gencatan senjata itu berlaku penyelewengan di kalangan orang-orang Quraisy, di mana orang Quraisy membentuk satu pasukan pemuda secara sembunyi untuk hancurkan Nabi, untuk dibunuh Nabi. Jadi pemuda ini bergerak ke Hudaybiyah untuk membuat satu hela nak bunuh Nabi para sahabat dalam masa gencatan senjata itu. Kata dalam tafsir Qurtubi, bila dia sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia rasa takut, rasa gerung. Lalu dia buat hela. Dia kata, kami sekumpulan ini, lalu kau ni nak pergi sebelah sana, nak ada musafir, perjalanan. Nabi tahu hakikat sebab Allah telah mengilhamkan pada Nabi, telah mewahyu pada Nabi bahawa mereka datang ini untuk bunuh Nabi dan sahabat. Kan? Lalu Nabi kata, tak apa, kalau nak pergi, pergilah. Nah, dia tak boleh pukul Nabi dan tak boleh bunuh sahabat dengan Nabi. Dan Nabi masa tu dengan sahabat yang seramai 1000 lebih itu boleh mengambil peluang untuk bunuh semua, tapi Nabi tak ambil peluang. Ini satu bentuk nikmat yang Allah sempurnakan kepada Nabi dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5 nikmat tidak berlaku pertumpahan darah, walaupun peluang untuk berlaku pertumpahan darah ada. Kata Allah di dalam surah ini, kalau kita tengok dia ayat 24, wa huwal ladzi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah min ba'di ma an azfarakum alaihim. Dialah Allah yang tahan tangan-tangan mereka daripada membunuh kamu. Kalau kira dengan bilangan dengan yang besar yang datang pada Nabi, Nabi tidak bersiap sedia. Sebab Nabi dah berjanji dengan mereka untuk tidak berperang. Tiba-tiba dia mari dengan penuh senjata untuk bunuh Nabi. Kalau Allah tak halang mereka, pasti mereka akan bunuh Nabi dalam keadaan Nabi tidak bersedia. Satu. Yang kedua, bila dia mari dalam keadaan takut, Nabi dan para sahabat boleh bunuh dia. Kan? Sebab Allah bantu. Tapi Nabi tak ambil peluang. Inilah Allah kata, dan dialah Allah yang menahan tangan-tangan orang kafir itu daripada memukul kamu, dan menahan tangan-tangan kamu daripada memukul mereka. Ini satu nikmat yang Allah anugerah kepada Nabi dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok bagaimana Islam masuk di negara kita dulu. Kan? Tidak berlaku pertumpahan darah. Itu satu nikmat. Kemerdekaan yang kita miliki juga tidak berlaku pertumpahan darah. Itu satu nikmat. Walaupun adalah sedikit-sedikit sebelum tu kan. Itu satu nikmat. Maknanya 3 nikmat. Pertama, kenikmatan yang kita makan, minum, yang kita semua pakai ini. Yang kedua, yang kita pakai ini boleh jadi pahala melepaskan daripada azab neraka Allah. Yang ketiga, Allah tahan benda-benda buruk nak berlaku pada kita. Kaffa dia panggil dalam istilah Quran, dia panggil kaffa aydiyahum ankum. Ini satu nikmat. Sebab itulah kita nampak, subhanallah, Allah kata dalam ayat 2, ayat 3 itu, wa yutimma ni'matahu alaika. Ini kemerdekaan yang kita nak dalam hidup kita, dapat nikmat-nikmat begini. Apa tak? Nikmat-nikmat kesempurnaan. Kita bermusuh antara politik, parti-parti, tapi jangan sampai kita berpecah belah, berkelahi antara satu sama lain, benci-membenci, yang menyebabkan ekonomi kita tidak boleh bina, yang menyebabkan sosial rosak, yang menyebabkan perbalahan. Ini bukan nikmat. Walaupun kita hebat, kita boleh bunuh dia, boleh bunuh politik dia, boleh bunuh peluang pekerjaan dia, tapi Allah tahan jangan buat gitu. Begitu juga dia boleh buat kita, Allah tahan jangan buat begitu. Itu satu nikmat kepada orang-orang yang berada di negara kita. Kan? Masa sebelum berlaku pilihan raya itu, orang kata mungkin berlaku huru-hara kerana perpindahan politik, tapi Allah tahan. Huwal ladzi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah.
di bumi Mekah. Batni Mekah ni ulama kata di Hudaybiyah. Masa tu nak berlaku peperangan, perbalahan besar di atas ketidakpuasan hati. Tapi Allah tahan. Subhanallah. Ini nikmat yang besar. Boleh Makna tadi Allah ampun dosa kepada Nabi dan Allah sempurnakan nikmat ini. Boleh masuk Mekah dengan sempurna. Lepas pada setahun perjanjian Hudaybiyah itu, boleh masuk Mekah. Dan masuk Mekah dalam keadaan aman. Orang menyerah diri. Dan berlakulah peperangan selepas itu, memberi kemenangan kepada Nabi SAW. Baik, itu dua boleh faham nikmat tu yang Nabi dapat. Dan kita pun dapat di Malaysia ni, tuan-tuan dan rahmati Allah, hasil kemerdekaan. Yang ketiga, hak ni nak payah sikit ni. Yang ketiga, wa yahdiyaka siratan mustaqima. Hak ni pelaksanaan yang kita miliki hari ni. Yahdi, yahdi, hidayah. Yahdiyaka, bagi atas juga tu. Tiga, yaghfira, bagi atas. Yutimma, bagi atas. Yahdiya, bagi atas. Semua itu satu kelompok anugerah Allah kepada Nabi satu masa setelah 21 tahun Nabi SAW buat kerja dakwah. Nampak tak? Yahdiyaka siratan mustaqimah. Allah tunjuk Nabi akan satu siratan mustaqimah, iaitu laluan konsisten, laluan istiqamah, jalan yang lurus. Apa laluan istiqamah yang kita boleh lakukan tanpa merosakkan apa yang kita perolehi? Islam sahaja. Al-Quran merupakan sumber yang boleh membawa keamanan kepada sejagat. Keamanan kepada sejagat. Itulah sirat mustaqim. Selagi mana kita lalu ikut yang dirancang oleh kitab Allah, selagi itulah kita akan sampai kepada kemuncak kemenangan. Ana bila sebut hidayah ini dikaitkan dengan kita Allah, sebab apa tuan-tuan? Dalam satu masa Nabi SAW dia bimbang, sebelum dia meninggal, dia bimbang kepada umat ini tinggal jalan petunjuk. Apa itu jalan petunjuk? Al-Quran. Tinggal Al-Quran. Sehingga surah Al-Furqan membuat liputan sepanjang hayat untuk kita bagaimana Nabi ini merintih dan bimbang sangat umat ini akan lari daripada siratal mustaqim dengan sebab meninggalkan Al-Quran. Cuba lihat dalam surah Furqan ayat 30. Allah berfirman, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Benda ni tak berlaku lagi tuan-tuan. Tapi disebut oleh Allah tentang bimbangnya Nabi SAW berlaku penyelewengan pelaksanaan kehidupan tidak berlandaskan Al-Quran. Sedangkan itulah siratan mustaqim, jalan yang lurus. Wa qala ar-rasul, kita kata apa? Wa qala ar-rasul, qala yaqulu qaul, berkata. Tapi bila kita tengok ayat berikut, ya Rabbi, wahai Tuhanku, tak munasabah kita nak terjemah wa qala ar-rasul tu makna berkata Rasul. Dia kata gini, ya Allah, ya Tuhanku. Apa makna berkata gitu? Berdoa lah ke? Berdoa ke? Merintih, membuat liputan, membuat satu harapan kepada Allah, rintihan yang cukup besar. Ya Allah, jangan jadi umat aku ini orang yang begini, iaitu ittakhadhu hadzal Quran, mereka ambil Quran ni sebagai kitab hidayah. Ittakhadhu ni makna akhaza wa ja'ala, dia ambil, dia jadikan mahjura, simpanan.
Ambil Quran. Sebab salah satu daripada rukun iman ialah percaya pada Quran. Ambil Quran, tapi sifatnya mahjura, simpan. Mahjura, simpan. Hajara, yahjuru, hijrah. Hijrah ni tak ada, lari daripada Quran. Simpan gitu. Satu makna simpan, tak baca, tak tengok, tak tadabbur. Yang kedua makna simpan ialah mahjur, maknanya ialah kita baca Quran tapi tidak beramal dengannya, tak faham nilai-nilai yang ada di dalamnya. Itu mahjur. Ini yang menjadi ritihan Nabi SAW. Sebab Nabi ini Allah telah tunjuk jalan lurus berdasarkan Al-Quran. Sebab itulah Nabi takut sangat umat ini tinggal Al-Quran. Sebab itulah jalan yang mustaqim. Jalan yang mustaqim. Apa dah tuan-tuan yang rahmati Allah? Ana cek dalam tafsir lah ayat ni. Macam mana kita nak selesai, nak jawab kepada ritihan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi doa, ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah yang menciptakan alam dan makhluk semua sekali. Sebab ya Rabbi itu, dia tak kata ya Allah, dia kata ya Rabbi. Bila kata ya Rabbi ni, nilaian jagaan, nilaian anugerah, nilaian kesempurnaan daripada Allah itu Nabi minta, wahai ya Allah, inna qaumi, qaumi ni kaumku. Nabi bukan diutus pada kaum dia saja, pada umat seluruhnya. Kaum ini terjemah ialah umatku. Kaum dia termasuklah umat dia seluruhnya. Ittakhadhu hadzal Quran, mereka mengambil dan menjadi. Ambil, kalau akhadha ambil saja, kalau ittakhadha ambil dan jadi. Hadzal Quran, Quran ini mahjura, simpanan. Lalu ulama mengatakan, untuk mendapat siratan mustaqim dalam hidup kita setelah kita merdeka, kita kena buat 4 perkara kepada Quran. 4 perkara kena buat kepada mereka untuk mengekalkan keamanan kemerdekaan yang kita miliki, seperti mana Nabi kekal pembukaan selepas pembukaan Mekah. Pertama, Quran ni wajib baca seluruh hidup kita, baca sepanjang hayat. Satu. Yang kedua, wajib faham setiap perkataan dan ayat, wajib faham. Yang ketiga, wajib tadabbur. Yang keempat, wajib amal. Itulah siratan mustaqim yang telah Nabi dapat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebenarnya nikmat dan juga kemerdekaan yang perlu kita wujudkan dalam hidup kita. 1. 3. Yang keempat ialah wa yansurakallahu nasran aziza. Yansura, bagi atas juga yansura. Maknanya 4 kalimah ni liyaghfira, ada lam kan? Kalimah yang kedua yutimma, ada lam tapi tidak dizahirkan. Waliyutimma, lam tidak dizahirkan. Yang ketiga wayahdiyaka, ada lam, waliyahdiyaka, tidak dizahirkan. Yang keempat wayansuraka, ada lam, liyansuraka, tidak dizahirkan. Lam ini dia panggil dalam istilah ilmu bahasa lam kai, lam ai, lam an. Lam kai ini maknanya strategi mengekalkan kemerdekaan, supaya fatham mubina itu, kemerdekaan yang selama ini dimilikkan itu kekal sampai ke anak cucu. Inilah perlu dibina. Lam ini dia panggil lam kai, lam strategi lah, kita kata lam. Ada 4 lam: liyaghfira, liyutimma, liyahdiya, liyansura. 4 lam ini semata-mata untuk jagaan sebuah negara merdeka. Kita tengok yang last sekali, yang surah. Macam mana kita nak mendapat kemenangan ini, mengekalkan kemenangan ini sampai bila-bila? Allah wa yansurakallah, Allah akan menolong dan memberi kemenangan kepada engkau. Nasran, kemenangan itu bentuk macam mana? Nasran iaitu satu kemenangan aziza. Aziz daripada perkataan azza, aziz, izzah.
Izzah ni ada nilai diri, ada harga diri, ada kehebatan. Kita orang Melayu hari ni, orang Islam hari ni hebat lah di Malaysia. Ada izzah dah. Sedangkan Nasran Azizan itu dapat pada Nabi dan dapat pada umat ini hasil daripada proses-proses tadi. Nasran Azizah, sifat Nasran itu satu kemenangan, kemerdekaan, kejayaan. Tapi sifat yang disifatkan oleh Allah kepada Nabi adalah aziz. Nabi dimuliakan, sahabat dimuliakan. Antara kemuliaan Nabi bersama sahabat ialah nusirtu birra'bi masirata syahrin. Nusirtu birra'bi masirata syahrin. Ada 5 rasa, anda tak ingat? Satunya, aku diberi rasa takut oleh orang-orang kafir. Sebulan perjalanan, orang kafir dah rasa bimbang, takut dah kepada Nabi dan sahabat. Nusirtu birra'bi, aku diberi bantuan, kemenangan. Birra'bi, rasa bimbang, takut oleh orang kafir. Masirata syahri, sepanjang sebulan perjalanan nak sampai kepada Nabi. Yang kedua, wa ayyu rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan dijadikan bumi ini untuk aku dan umatku sebagai tempat sujud dan bersih. Mana-mana orang di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sampai solat, dia boleh sembahyang di mana-mana saja. Dua benda ni satu nilai kemenangan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu izzah, satu nasran azizah yang ada pada Nabi dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izzah ni satu orang hormat pada kita, orang apa gitu apa panggil apa? Hormatlah dah. Orang hormat, orang muliakan pada kita. Kita rasa nampak ada kehebatan orang Melayu, orang Islam, ada kehebatan. Tapi akhir-akhir ini dia kurang izzah ni. Kurang izzah ini. Subhanallah. Izzah ini rasa takut, rasa bimbang oleh musuh-musuh terhadap kehebatan umat Islam. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah, izzah juga kerana orang Islam ini mendirikan solat. Mendirikan solat, mana hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Fatih ini tuan-tuan, di akhir surah Fatih, kita tengok akhir surah Fatih sebagai kesimpulan pada pagi ini. Izzah yang diperolehi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat di dalam membawa kemenangan kemerdekaan yang ada pada Nabi dengan sahabat pada waktu itu ialah kerana ayat 29 surah Fatih ini. Muhammadun Rasulullah. Ini Nabi Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama Nabi. Bagaimana sifat dia pada waktu itu? Izzah dia pada Nabi itu. Asyidda'u 'alal kuffar, nampak hebat bila dia bertemu dengan orang kafir. Ada asyidda', nampak hebat, nampak mulia, nampak izzah pada Nabi bila dia bertemu dengan orang kafir. Orang kafir hormat, orang kafir takut. Orang kafir ambil ilmu daripada Nabi dan para sahabat. Banyak cerita-cerita ni. Yang kedua, ruhama'u bainahum, berkasih sayang sesama Islam, tak kira parti. Subhanallah. Mana ada parti pada zaman Nabi? Pada sahabat lah kan, sahabat. Memang ada pandangan-pandangan, tapi dia ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruhama'u bainahum. Baik, apa kesan, apa punca, apa faktor yang menyebabkan orang Islam nampak hebat bila bertemu dengan orang bukan Islam? Orang Islam sesama Islam berkasih sayang seperti bangunan yang kuat. Kenapa?
Allah lihat di sini, Allah memperlihat kepada kita, tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ini rupanya kamu menyaksikan mereka hidup harian ini ruk'an sujada. Mereka ruk'an sujada. Ruk'an dengan makna raki'in, mereka rokok sama-sama. Sujadan dengan makna sajidin, mereka sujud sama-sama. Ulama kata ruk'an sujadan ini adalah nilai solat berjemaah. Nilai solat berjemaah. Punca kasih sayang sesama Islam, punca umat Islam ni kuat jaga solat berjemaah. Kenapa mereka solat berjemaah? Yabtaghuna fadlan minallah, kerana mereka berebut, bersungguh-sungguh mencari anugerah Allah. Apa anugerah Allah tadi? Nikmat, siratan mustaqim, keampunan Allah. Ini anugerah Allah SWT. Mereka melakukan salat, yakni berhubung dengan Allah dalam keadaan yang bersungguh-sungguh, semata-mata untuk mendapat anugerah Allah, nikmat Allah yang berkekalan seperti mana kita capai pada hari ini. Kita alhamdulillah masih lagi mempertahankan kemerdekaan, tuan-tuan. Anak cucu kita macam mana? Anak cucu kita yang kita duk didik sekarang ni, macam mana dia? Mereka boleh hidup macam kita ni masa depan, ataupun akan dipelopori, akan dikawal, akan dimiliki oleh orang lain. Orang lain, musuh-musuh Islam. Puncanya kita tidak ada izzah lagi pada waktu itu, tidak ada nasran azizan lagi pada waktu itu. Puncanya kita tinggal agama. Kita tidak bersatu padu sesama kita, tidak ada ruhama'u bainahum, dan tidak ada asyidda'u 'alal kuffar, tak ada kuasa dan seumpamanya. Oleh sebab itu muslimin muslimat sekalian, yang Allah tunjukkan kepada kita di sini ialah solat umat ini tidak boleh keseorangan, dan solat umat ini tidak boleh tinggal. Dengan tinggal solat, segala-galanya hancur. Sebab solat ini adalah berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita lupa Allah, Allah akan lupa kita. In tansurullah ya ayyuhalladzina amanu, surah Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, in tansurullah, jika kamu tolong Allah, yansurkum, Allah akan bantu kamu. Maka tolonglah agama Allah, tuan-tuan. Sama-sama kita tolong agama Allah dengan dakwah, dengan amal ma'ruf nahi munkar, dengan solat berjemaah. 4. Dakwah kepada non-muslim, wajib kita berdakwah. Dengan apa cara? Yang kedua, amal ma'ruf. Yang ketiga, nahi munkar. Yang keempat, solat berjamaah tidak tinggal. Dan ramai di kalangan kita yang tidak solat ini, kita kena amal ma'ruf. Dan ramai yang buat mungkar hari ini, kita kena nahi mungkar. Dan yang ramai yang salat sendiri-sendiri ini, kita kena ajak untuk salat berjamaah. Kerana inilah bukti dalam surah Fathi ayat 29, yang mana Nabi serta para sahabat berkasih sayang, silaturahim cukup hebat kerana salat berjamaah. Dan orang kafir menghormati Nabi dan takut pada Nabi dan kalah dalam semua perjuangan kepada Nabi dan sahabat kerana salat berjamaah. Bukan kerana kecanggihan-kecanggihan, kerana Allah bantu Nabi, Allah tahan orang kafir bunuh Nabi, Allah tahan Nabi dan para sahabat bunuh orang-orang yang tidak patut dibunuh. Inilah kemuliaan yang ada pada Islam dan umat Islam. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada pagi ini memberi satu nilai. Pertama, tuan-tuan, tidak ada rehat dalam hidup kita ini kecuali rehat dengan Islam, dengan menyampaikan dakwah, dengan menyebarkan kebaikan, dengan mengajar apa yang patut diajar, dengan menegur apa patut yang ditegur. Tolonglah agama, Allah akan tolong kita dan tolong anak generasi kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada perjumpaan ini, insya-Allah. Aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.